Okey, kita tengok. Okey. Okey, ini dah Okey, yang cikgu cakap ni yang awak punya telur tu mungkin 20% dia dah jatuh kat sini kan. Pada kosong kumpulan siapa tadi dapat tu. Cikgu rasa awak kena buat lagi, misal kata sini 20, kena tambah lagi 50 supaya kita dapat dia negatif tu. Perubahan peratus kena sini GSIM, dia pakai GSIM, kita pakai CM kan. Peratus perubahan apa tu aras cecair kan. Okey. Okey, kita tengok rajah ni, rajah 3 ialah graf menunjukkan hasil eksperimen untuk menunjukkan kepekatan subsel ubi kentang. Nak menentukan kepekatan subsel ubi kentang, kita mestilah dapat larutan yang isotonik. Apa itu larutan isotonik? Isotonik. Isotonik ialah larutan yang sama kepekatannya. Sama kepekatannya dengan sel. Kepekatan dengan sel itu maksud kepekatan hipertonik. Okey, bila sama maka kadar air masuk dan kadar air keluar adalah sama. Kadar air masuk dan kadar air keluar adalah sama. So sama kadar air masuk dan keluar. Okey, bila kadar air masuk sama dengan kadar air keluar, maka bentuknya ialah sama. Sama bentuk dia. Okey, maknanya selnya adalah bentuk flasid. Bentuk apa? Flasid. Okey. Itu maksud flasid, sel yang flasid adalah sel yang sama bentuknya. Sama bentuk asal. Sel yang sama bentuk asal. Sel yang tidak menekan dinding plasmanya. Sel yang tidak menekan membran plasma, dinding plasmanya. Itu maksud adalah sel yang flasid. So kalau kat kawasan sini, kawasan air suling, kalau kita pakai garam pun, sini adalah kosong. Kosong makna sini adalah air suling. Tak kisahlah awak kaji pakai larutan sukrosa pun, kalau kosong sukrosa ialah air suling kat sini. So air suling kat sini, larutan sukrosa 0% ataupun air suling adalah hypotonik. Hypotonik. Kita tulis hypotonik. Hypotonik. Oh, kecil lah. Ataupun cikgu boleh tulis kat sini, persen, 0%, contohlah. Contoh hypotonik, iaitu less, dia punya kepekatan adalah less, kurang daripada kepekatan sel. Hypotonik maknanya dia punya kepekatan kononnya macam 0%, maknanya less lah. Less kepekatan daripada sel. Okey, kalau kepekatannya kurang, makna airnya banyak tau. Yang kita dah belajar, kalau hypotonik bermakna keupayaan airnya adalah lebih tinggi daripada sel. Kalau kita bandingkan dengan sel. So, bila hypotonik air ni dia kosong, maka air akan masuk. Air akan masuk secara osmosis. Maka kadar air masuk adalah lebih banyak daripada kadar air keluar secara osmosis. Ini menyebabkan jisim kentang akan bertambah. Okey. Selagi ia bertambah, selagi itulah dia adalah larutan hypotonik. Semua hypotonik kat sini adalah more than hypotonik dekat sini. Larutan sini adalah lebih hypotonik berbanding dengan larutan dekat B.
0% adalah larutan yang lebih hypotonik berbanding dengan B. Okey. Sebab itu nanti air kat sini lebih banyak masuk berbanding dengan air dekat B. Walaupun dia hypotonik. Dua-dua ni semua A dan B ni hypotonik, maka air akan masuk. Okey, ini kita dah cakap. Okey, ini menunjukkan jisim kentang bertambah. Kenapa jisim kentang bertambah? Kita boleh tanya kerana ada airnya masuk. Kemudian apa jadi pada sel dia? Selnya menjadi segah. Sel menjadi segah. Apa berlaku semasa sel menjadi segar ialah di mana sitoplasma telah menekan dinding sel. Menyebabkan membran plasma tertekan pada dinding sel, vakuumnya telah menjadi lebih besar dan juga dia jadi besar sebab dia dah tolak. Ini adalah sel yang segah. Okey. Manakala sel plasid tadi selnya sama je, biasa je sel yang normal. Yang ini vakuumnya jadi lebih besar. So kalau awak ada dua sel, awak kena tengok mana sel segah, mana sel yang plasid. Okey, kemudian kita tengok pula pada larutan sukrosa didi. Kepekatan yang lebih. Kalau kita tengok kat sini, kepekatan ni lebih bertinggi. Hypertonic. E for exit. E for exit kat sini. Air exit, air keluar. Di mana larutannya extra atau higher concentrations. Lebih tinggi kepekatannya berbanding dengan sel. Berbanding dengan sel. Bila water exit, apa jadi? Jisimnya berkurang. Okey, bila air keluar, apa jadi kat sel? Sel menjadi terplasmolisis. Apa? Sel menjadi Okey. Terplasmolisis. Buat kat sini boleh, kat sini pun boleh, kat O pun boleh. Okey, itu adalah terplasmolisis. Kalau kita tengok kat sini dia punya buat betul-betul sikit. Okey, ni membran plasma ni kat sini dia dah tertarik ke dalam. Okey. Tertarik kat dalam. Kemudian vacuum kecil. Compare dengan ni. Dia adik kecil. Kemudian oleh kerana protoplasma ataupun sitoplasmanya mengecut, dia ke tengah. Sepatutnya vacuum berada di tepi. Okey dah, settle tu. Okey. Okey, ni soalannya adalah sel itu mula-mula diletakkan dalam air suling. Air suling, kita dah tahu air suling adalah apa? Hypotonik kan? Hypotonik. Air suling hypotonik. Hypotonik. Kemudian dimasukkan dalam larutan 30%. Ni segah lah. Segar. Kemudian dimasukkan dalam larutan 30% hypertonik. Water exit. Water exit sebab tu dia jadi macam ni. Water exit. Maka sitoplasma dia mengecut, vacuole dia mengecut. Ini kita panggil dia, ni selnya segar. Sel ini pula terplasmolisis. Okey, jika sel itu dimasukkan semula dalam air suling. Okey, masuklah sel ni ke dalam air suling. Air suling pula hypotonik. Bila hypotonik, air masuk, sel menjadi segah semula. Prosesnya apa? Diplasmolisis. Tadi prosesnya plasmolisis. Okey, ini ada pembetulan sikit sebab silibus awak tak sama. Ini bukan selnya plasid tapi selnya terplasmolisis. Ingat Jangan tengok sebab itu cikgu suruh awak semak balik tu. Okey. Okey, maka dia segar semula, ambil lah yang sel dengan gambar yang sama. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya.
Okey. Larutan sukrosa 10% di dalam tiub whisking. Kita tulis larutan sukrosa 10% dalam tiub whisking tapi kat luarnya apa? 20%. Maka kita mesti lukis macam ni. Tiub whisking ini adalah beaker. Okey, kemudian kita lukiskan apa? Okey, 10% sukrosa maknanya sukrosanya 10. Taruhlah 1 je. Sini 20% sukrosanya taruhlah 2. Yang molekulnya besar sikit. Okey, kemudian kita barulah lukiskan air. Kalau 10% sukrosa, airnya banyak. Buatlah banyak. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saya kata Ni sikit 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya kata. Okey. 6. Sini tadi 10, ni 6. Okey. Cikgu dah ajar kan? Kita campurkan dia punya molekul air 16. Kemudian kita bagikan 2. Sebab kita nak dia dapat seimbang. So, sekarang air akan bergerak dari keupayaan air yang banyak ke keupayaan air yang sedikit. Maka air ni dalam bikar akan bergerak ke sini. 1 tambah buang. Mesti jadikan dia berapa? 8. Okey. Ni lagi masuk. Okey. Okey. Masuk lagi. Tapi jangan lupa, air ni dia boleh bergerak 2 hala. Air boleh bergerak 2 hala. So jadilah sama 8 So, okey, sekarang bila air bergerak dari mana? Dari beaker ke dalam tiub whisking. Dari beaker ke dalam tiub whisking. Betul ke cikgu buat ni? Oh, cikgu buat terbalik ni. Sepatutnya beakernya adalah 20%. Okey, cikgu ubah balik semula ni. Ni pemadam. Silap. Okey. Ini adalah apa? Tiub whisking. Ini adalah beaker. Bermakna air keluar daripada tiub whisking. Bila air keluar daripada tiub whisking, aras larutannya akan berkurangan. Kemudian dia akan menjadi mendatar. Ini berkurang sebab air dia makin lama bergerak, dia kurang. Kemudian mendatar kenapa? Sekarang dia dah sama dah kiri dan kanan. Dan maksudnya ke sini, kadar air masuk sama dengan kadar air keluar. Minta maaf lah bunyi cengkerik pula Okey, kat sini kita panggil dia keseimbangan telah tercapai. Keseimbangan air telah tercapai. Okey, inilah eksperimen kita. Okey, eksperimen kita tengok tu air suling. Air suling adalah hipotonik kepada sel telur. Kat sini kita biasakan pakai keupayaan untuk silibus awak ni. Keupayaan air di dalam tiub whisking adalah lebih tinggi daripada keupayaan air di dalam sel telur ayam. Oleh itu air meresap masuk ke dalam sel telur secara osmosis melalui membran plasma. Aras cair dalam penyedut minuman tu akan meningkat dalam straw ni akan meningkat Okey, apakah nama prosesnya? Bila kita tengok kat sini mestilah osmosis sebab H2O osmosis sebab apa? H2O air osmosis. Okey. Kalau plasmolisis dia hanya untuk plant saja, ingat tu.
plasmolisis untuk plant. Frinasi sel berkedut-kedut sebab air keluar daripada sel. Hemolisis pula sel pecah kerana air masuk ke dalam sel. Kita tengok soalan nombor 18. Di dalam larutan isotonik. Okey. Isotonik maknanya same. Same concentration, same the rate of movement of water in and water out. Same shape. Dan sel tu dipanggil flaccid. Sel tu dipanggil flaccid. Okey. Ini kalau larutan isotonik. Sel ni dipanggil sel flaccid. Mereka menunjukkan sel itu telah direndam dalam larutan hypotonik. Hypotonik. Hypotonik maknanya air masuk ke dalam sel kerana keupayaan air. Keupayaan air dalam air suling adalah lebih tinggi daripada keupayaan air di dalam sel. Maka air meresap masuk. Bila air meresap masuk, sel menjadi segah. Ini kita panggil sel yang segah. Bahasa Inggerisnya kita panggil tegit. Tegit. Okey, ini adalah sel yang telah mengalami apa ni? Dia apa? Terplasmolisis. Nampak tak dinding plasma ni, membran plasmanya telah tertarik daripada dinding sel. Ini sel ni telah terplasmolisis. Okey. Ini sel yang sama tak ni? Sama sel yang flaccid. Ini sel apa ni? Tak ada vacuole. Okey, jangan pilih. Okey. Kita tengok rajah 2 menunjukkan satu sel tumbuhan yang segar yang mula direndam dalam larutan 20% selama 20 minit. Kemudian direndam dalam air suling selama 30 minit. Okey, mula-mula dia sebenarnya segar. Kemudian masuk larutan sukrosa. Kemudian masuk semula dalam air suling. Okey, manakah turutan yang betul? Okey, kita dah tahu kalau ini adalah terplasmolisis. Plasmolisis. Okey. Bolehlah awak ingatkan P ni untuk terpisah, membran plasma terpisah. Ataupun dalam bahasa Inggeris pull, tertarik. Ataupun bahasa Melayunya T tu untuk tertarik. Ni T. Tertarik. Membran plasma tertarik daripada dinding sel. Macam mana nak ingat. Okey. Kemudian kita tengok ke sini. Dia punya vacuole-nya besar. Kalau vacuole-nya besar maknanya selnya sel segah. Okey. Berbanding dengan ni. Mana yang segah? Mana yang kita nampak airnya banyak? Istilah ini kan. So maknanya ini adalah sel yang normal kan. Ataupun tumbuhan yang segar gitu. Iaitu ini adalah sel yang flaccid. Yang sama bentuk. Okey. Dia cakap mula-mula direndam dengan larutan 20%. Kemudian direndam dengan air suling selepas 30 minit. Okey. Ini dulu P, sel yang segar tu, yang biasa. Kemudian masuk dalam hypertonik, dia jadi R. Kemudian masuk semula, rendam dalam air suling, dia akan jadi normal semula. So jawapannya apa ni sepatutnya? Segar. Kemudian rendam dalam hypertonik. Kemudian ni, so P, Q, P, R, Q. So jawapannya adalah A. Okey, kita tengok soalan ni. Sel terplasmolisis, plasmolize,
sel yang mengalami plasmolisis atau sel yang telah terplasmolisis. Menunjukkan perusahaan sel bayam yang mengalami plasmolisis apabila direndam dengan larutan sukrosa yang berbeza kepekatan. Okey, antara kepekatan manakah isotonik? Okey. Isotonik, awak tengok je lah yang dekat kosong tu. Kat sini maksudnya pada kepekatan ni 0% sel mengalami plasmolisis. Kalau tak mengalami plasmolisis maksudnya dia normal Selnya adalah normal. So kalau nak cari isotonik senang je kalau pada graf. Sama ada dia macam gini, kita pilih sini. Salah ni. Salah. Undo tak boleh. Padam. Okey. Okey, bisa kata graf dia macam ni Okey, so kita ambil yang dekat dia ni. Yang memotong paksi X. Ataupun kalau grafnya macam gini. Tengok tajuk lah. Selalunya kita tengok tajuk. Kita ambil kat sini. Kat sini sebab dia cakap peratus sel yang mengalami plasmolisis. Okey. So dia jadinya macam inilah. Okey, kemudian. Soalan berikutnya. Seorang tukang kebun menanam tumbuh herba yang merupakan tumbuhan tidak berkayu di dalam pasu menggunakan tanah dari kawasan paya bakau. Kita tahu paya bakau adalah air masin. Sebab air masin masuk. Siapa duduk Teluk Sengat tu. Kawasan ada paya bakau sebab dekat dengan laut kan. So air masin adalah hypertonik kepada sel. So air akan meresap keluar daripada sel akar. Sel menjadi terplasmolisis. Pokok layu. Sel terplasmolisis tapi pokok menjadi layu. So, apa harus dilakukan supaya tumbuhan itu tidak layu? Tambahlah air ke dalam tanah supaya tanah menjadi hypotonik. Supaya air tanah menjadi hypotonik. Okey. Ni menambah baja. Lagilah jadi hypotonik. Okey. Kita tengok soalan berikutnya. Seorang petani menanti ramai selenggan baja. Kenapa baja makin layu? Kerana tambahan baja menyebabkan air menjadi hypertonik. Maknanya kita tambah garam kan? So bila garam ada, kupai air berkurangan. Maka air meresap keluar daripada sel menjadi terplasmolisis. So nak jadikan dia tak berlaku macam ini, tengok soalannya lebih kurang sama je kan, tapi lain sikit lah. So menyiram pokok itu, maka air tanah menjadi hypotonik. Seorang suri rumah dapati bahawa irisan timun menjadi lembik. Kalau lembik maknanya sel telah terplasmolisis. Apabila direndam dalam larutan garam. Kenapa dia lembik? Kerana air keluar. Jawab dulu kenapa dia lembik? Kerana air keluar. Kenapa air keluar? Kita tanya pula. Kenapa air keluar? Mestilah larutannya adalah hypertonik. Proses manakah menyebabkan irisan itu menjadi lembik? Kerana air meresap keluar secara osmosis. Okey. Tengok soalan berikutnya. Apakah yang berlaku pada eritrosit apabila direndam dalam air suling? Sel eritrosit ini adalah sel darah merah. Sel darah merah bahagian luar ni adalah membran plasma. Bersifat kenyal. Macam belon. Kita tiup belon tu, udara masuk dengan banyak. Kemudian bila dia jadi besar dan akhirnya dia boleh pecah. Apa jadi? Meletus. Kenapa meletus? Kerana air suling adalah hypotonik kepada sel. Air meresap masuk ke dalam sel darah merah. Sel mengembang dan akhirnya pecah kerana membran plasma bersifat
kenyal, tulis tambah tidak mampu menahan tekanan segah. Okey. Ada masalah tak? Ada masalah? Senyap aja, tak ada pertanyaan. Tak Okey, ada kalau cikgu. ada okey, kalau ada terus tanya je Okey, kemudian kita tengok air. Air suling. Air. Meresap masuk ke dalam kentang dan menyebabkan pertambahan jisim H2O. Jadi H2O osmosis. Tak payah fikir-fikir. Okey, kita tengok soalan berikutnya lagi. Ni eksperimen awak ni kan. Kita tengok ni eksperimen ni. Ni eksperimen kentang yang awak bakal buat tu Ini dia pakai panjang, kita pakai jisim boleh. Tapi awak kan pakai bentuk apa tu? Bunga kan? Bentuk apa? Cetak kuih awak tu Pastikan tebal dia sama tau. Nanti ngam-ngam potong paras ikut dia punya tu. Bentuk. Okey. Awak boleh juga buat, kalau awak belum buat, awak boleh pakai, awak tahu tak yang nak buat cucuk ubat tu kan, injection tu. Tapi ada orang guna untuk ni kan, untuk kasih minum anak dia makan ubat kan. Siapa tahu? Syringe. Siapa tahu? Tahu cikgu yang tak ada jarum kan? Yang Tak ada jarum tu. Awak boleh guna tu, yang saiz kecil tu untuk pakai, untuk buat kentang ni. Boleh. Awak cucuk kan kat situ, lepas tu bila nak keluarkannya, awak tolak pakai umbuh dia. Itu pun boleh kalau awak tak pakai kuih. Tak pakai cetak kuih. Okey, sama je caranya, konsepnya sama. Yang penting panjang dia sama. Sebab kita ukur timbang. Ukur apa? Ukur jisim. Boleh juga. Kalau awak nak buat data dua, satu ukur timbang, satu ukur satu panjang pun boleh. Kita boleh buat. Sama tak datanya, isotoniknya apa. Itu boleh. Tak ada cetak kuih, pakai itu. Tapi dengan syarat, syringe sama saya lah. Kalau pakai 10 min semua. Mesti sama. Dan panjang dia mesti sama. Untuk kes kat sini ni, dia ukur panjang asalnya 50 mm. Maknanya 5 cm lah ni semua. Okey, kemudian lepas tu didapati bahawa panjang ni, yang ni macam tak ada perubahan kan. So kita kira perubahan dia berapa ni. Perubahan panjangan. Okey, ni kosong. Ini naik 0.5. Ini naik 1.0. Ini negatif 1. Betul tak? Negatif 1. Negatif 0.1 ke negatif 1? Negatif 1. Betul tak? Ini kosong. Ini positif. Ini positif 1. So, kita boleh agak-agak ni. Okey, kalau kosong mesti duduk kat sini. Betul? Okey, kita ambil yang dulu ni naik. Naik 1. Taruhlah 1 kat sini. Kemudian 0.5, betul? Ni 1, ni 0.5. Satu lagi adalah negatif 1. So, negatif 0.5. Sini ada negatif 1. Okey. P. P kat sini. Dia selalunya kalau hypotonik dia mesti paling tinggi kan. So R cikgu ramalkan dia dekat sini R. Kemudian mestilah yang ni less hypotonik. So Q-nya kat sini. Q-nya kat sini. Kemudian kosong. Yang kosong tu P. Kalau cikgu letak P kat sini. Kemudian dia negatif, jadinya Q tu kat bawah. Kita akan dapat graf dia macam ni lah.
Di sini adalah S. Okey. So kita boleh buat analisa. Ini kita tengok kosong perubahan jisim ni maknanya tiada air masuk ataupun kadar air masuk sama dengan kadar air keluar. Begini positif maksudnya masih air masuk lagi. Ni hypotonik lagi. Ni air masuk lagilah hypotonik. More hypertonik than ni. Kemudian ni adalah air keluar. Maka apabila air keluar adalah hypertonik. Ni air masuk. Masuk pula. Apa? Hypotonik. Ini tiada air masuk atau sama bila sama isotonik. Kita nak apa? Larutan hypertonik. So jawapannya S. Okey, kita tengok ni yang kalau awak buat eksperimen nanti ni Okey, sepotong batang sawi hijau direndam dalam larutan 30%. Pemerhatian manakah yang betul selepas 1 jam? Kita tengok sini 30%. 30% ni adalah hypertonik. Hypertonik C boleh ataupun K. Okey. Hypertonik maksudnya water exit. Water exit. Water exit. Air keluar daripada sel. Bila air keluar daripada sel maknanya di kat sini keupayaan air Kerana keupayaan air dalam sel lebih tinggi daripada keupayaan air dalam larutan 30%, maka air meresap keluar secara osmosis sel menjadi terplasmolisis. Okey, kebahagiaan melengkung ke dalam. Okey, tengok ini. Kita tengok ini adalah keadaan asal sel epidermis setelah kita potong kita dapat dia macam ini. Dia asalnya ialah batang bayam ni macam ini, selinder bayam. Bayam atau batang sawi pun boleh, kailan pun boleh. Okey, kemudian kita kerat macam ni. Kerat ni, belah. Okey, ini bahagian yang warna hijau. Okey, ni bahagian yang dipotong. Bahagian ni buat biasanya warna putih. Belah dalam. Kemudian ni adalah epidermis. Kita ingat epidermis adalah sel yang paling luar sekali pada sel tumbuhan. Epidermis. Okey. Sekejap Baterinya macam nak kurang sekejap. Okey. Okey, bahagian ni air boleh masuk di bahagian yang dipotong. Ni bahagian yang dipotong. Bahagian dipotong. So air boleh masuk kat sini. Berbanding dengan epidermis, epidermis ada cuticle, ingat tak? Epidermis ada apa? Cuticle. So cuticle ni dia menghalang air daripada masuk ke dalam batang ni. Okey. Bila kita masukkan dalam larutan hypertonik, air keluar. Bila air keluar, so bahagian dalam ni dia jadi lebih kecil sebab telah terplasmolisis, telah mengecut tadi kan. Terplasmolisis. So kita boleh buat tangan kita. Ini kita tak rasa apa-apa. Cuba buat kita tangan kita melengkung macam ni. Cuba tengok tangan kita melengkung macam ni. Okey, nampak tak? Cikgu lengkungkan tangan macam ni. Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak. Okey, bila kita buat melengkung macam ini, kita rasa tangan kita tegang. Tangan kita tegang. Itu maksudnya sel tu segar. Sel tu segar. Macam ni lah. Tengok macam ni. Sel ni segar. Ni. Sebab tangan kita rasa tegang. So selnya segar. Sel segar ni bila kita masuk dia dalam larutan hypotonik. Okey, cuba A ni. Tengok A. Adakah A selnya dalam keadaan segar? Cuba tengok. Segar ke tidak? A.
Segar sikit. Tak. Tak segar. Siapa yang kata tak tu? Daniel. Apa namanya? Ideal. 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 Ini segar ni, awak tengok dia melengkuk. Dia rasa tegang juga tapi kurang sikit. So dia punya kalau compare kat sini dengan sini, dia sama tak melengkung keluar? Ni melengkung keluar tau namanya. Ni melengkung keluar. Okay, ni melengkung. Ni dua-dua melengkung keluar. Tetapi ni more hypotonic. Ni less hypotonic. Itu je. Ni more hypotonic. Maknanya airnya lebih banyak. Keupayaan airnya lebih banyak berbanding dengan keupayaan air dekat larutan kat sini. Okey, yang ini adalah melengkung ke dalam. Bila kita buat tangan kita macam ini kan, dia macam lembik je, taklah keras tangan kita. Macam itulah. Kita kalau nak jawab PSU, tengok macam ini. Okey. Dah habis. Kita kemudian kita tengok soalan nombor 28. Mengalami proses apa? Krinasi lah. Berkedut-kedut. Okey, krinasi. Okey, krinasi. Kenapa? Kerana larutan ni K ni untuk kedut-kedut. Kenapa K lagi kedut-kedut krinasi ni? Kerana air keluar. Kerana apa? Air keluar. Okey, ini kita pun dah tahu plasmolisis ada untuk plant. P for plant. Plant jangan masukkan. Ni pun plant sebab ada P ni. Plant. Okey, hemolisis sel darah pecah. Okey, ini yang kita buat ni, kita tengok ni adalah vacuole mengecut. Okey. Vacuole mengecut ini ada pada amoeba, ada paramecium pun ada. Amoeba. Dia ada vacuole mengecut. Selain daripada dia ada nukleus, kemudian dia ada vacuole mengecut. Okey. Vacuole mengecut. Air tawar adalah hypotonik kepada amoeba. Sebab amoeba ni duduk ni kat air tawar. Amoeba ni tinggal di air tawar. Habitatnya adalah air tawar. Tinggal di air tawar. Bukan kat air tawar 2. Maksudnya kalau bahasa Melayunya, bahasa Inggerisnya fresh water. Fresh water di air tawar. So air tawar adalah hypotonik kepada amoeba. Ini menyebabkan air meresap masuk ke dalam amoeba. Okey, bila dia tu air akan masuk. Okey. So apa kesannya bila air masuk, sitoplasmanya penuh dengan air, kemudian dia akan masuk pula ke dalam vacuole. So apa jadi pada vacuolenya? Vacuolenya jadi besar. Bertambah sehingga saiz maksimum. Okey, bila dia dah bertambah secara maksimum, sebab amoeba ni bentuknya tak tetap kan. Okey, dia akan bergerak ke tepi membran plasma, kemudian dia akan mengecut dan menyingkirkan air yang berlebihan. Itu dia. Okay, bila dia ngecut, dia keluar dah. Air ni keluar. So air pun keluar kat sini. Larutan A, B dan C adalah hypotonik kepada amoeba. So air meresap masuk kepada amoeba dan saiz vacuum mengecut bertambah hingga saiz maksimum. Okey, kat sini. Oleh kerana keupayaan air ni mestilah air suling lah kat sini kan. Okey, kalau kat sini air suling, mesti katalah air suling. Air akan masuk lebih banyak berbanding dengan sini. Ni less hypotonic. Kalau sini airnya masuk 10, mungkin sini masuk 5, mungkin sini masuk 3. Itu menyebabkan kadar pengecutannya bertambah. Okey. Cikgu nak tanya soalan. Ramalkan jika eksperimen diulang, ramalkan ni kadar pengecutan vacuole mengecut. Jika eksperimen diulang menggunakan
Amoeba yang lebih kecil? Okey. Siapa nak cuba jawab? Ramalkan ni. Kadar pengecutan vacuum mengecut jika amoeba yang kita gunakan amoeba yang lebih kecil. Okey, cepat. Ada 16 orang ni. Okey. Cubalah, bukan nampak muka pun. Tadi suruh tunjuk muka, tak nak. Tahap pengecutan berkurang. Tahap pengecutan berkurang. Alasan? Sebab keupayaan air dalam amoeba lebih kurang. Kurang. Okey, cuba. Cubaan yang bagus. Kita tengok pula jawapan orang lain. Aidil? Berkurang juga. Berkurang juga. Okey. Alia? Berkurang juga. Berkurang. Semua nak ikut jawapan yang sama. Nurul Adibah. Saya tak nak jawapan yang sama, kata Adibah. Okey, cepat. Adibah, berani jawab yang berbeza? Adibah. Cepat, Adibah. Berkurang. Berkurang juga. Okey, kita tanya Niza Abdul Aziz. Cepat, Niza. Tak ada. Niza tak ada ke? Ada. Berkurang, bertambah. Tu je jawapan. Bertambah. Bertambah, alasan. Okey, jawapan lain daripada kawan yang lain. Okey, alasan. Kerana air meresap keluar lebih bertambah. Lebih banyak. Lebih banyak. Okey. Lain, jawapan lain. Rina Tashrina. Okey, terima kasih Niza. Rina Tashrina. Berkurang. Berkurang. Okey, sama dengan kawan yang lain. Fitri. Fitri. Tak ada jawapan Fitri. Tak, jawapannya dua je. Pilih je lah, bertambah ke berkurang. Fitri. Okey, Faraiz pula. Muhammad Faraiz. Okey, Faraiz. Faraiz, ada ke tidak ni? Ada, cikgu. Okey, cepat. Saya rasa bertambah Bertambah, alasan? sebab amebanya kecil. Sebab amoeba dia kecil. Awak kata sebab amoeba kecil. Betul jawapannya tu, tapi alasannya tak boleh terima sebab alasannya sama dengan soalan. Okey, tengok sebab apa tak diterima? Okey, kita tengok kat sini. Dia tanya jika amoebanya lebih kecil. Nanti awak cakap kadar pengecutan vacuum mengecut bertambah kerana amoebanya lebih kecil. Jawapannya ada pada soalan, tak boleh. Jawapan tak boleh gunakan yang pada soalan tak boleh mengulang. Okey, jawapannya ialah kadar pengecutan vacuum bertambah. Kenapa? Kerana, okey, ini analoginya lah. Okey, awak tengok ni, dia punya tu sama tau. Dia punya apa tu namanya, kepekatannya sama. Kepekatannya sama.
Jenis amibanya pun sama, semua saiznya je yang berbeza. Maksudnya cuba awak isi cawan yang kecil dengan cawan yang besar, mana yang cepat penuh isi air? Cawan kecil. Nah, Cawan cawan kecil. kecil lah cepat penuh. Jadinya bila cepat penuh dia kena cepat buang kan? Itulah maksudnya kadar pengecutan vacuum mengecut tu bertambah. Sebab vacuum ni kalau dah penuh dia kena buang. Dia kena mengecut. So alasannya, so jawapannya, cik tulis jawapannya. Ke mana pula ni? Okey. Kita ambil pen warna lain. Jawapannya ialah jawapannya kenapa? Kerana kita jawab dulu dia cakap apa. So kadar pengecutan vacuum akan bertambah. Kenapa? Kerana amoeba yang saiz kecil mempunyai jumlah luas permukaan perisi padu yang tinggi. Oleh itu, kadar resapan air adalah lebih tinggi. Kadar air masuk tu lebih tinggi, lebih cepat, maka cepat penuh, cepatlah dia mengecut. Itu dia. Okey, kemudian kita tengok soalan ni. Okey. Dia letak garam yang pekat kat sini. Garam pekat. Kat sini, ubi kentang mentah dikupas. Mentah dikupas. Bila dia dah kupas, selnya telah terdedah. Okey, kat luar adalah air suling. Air suling adalah hypotonik. Kalau hypertonik, maknanya airnya banyak. Keupayaan airnya adalah lebih tinggi daripada keupayaan air di dalam kentang. Maka air akan meresap masuk ke dalam kentang. Okay. Apa jadi pada paras air dalam piring Petri ni? Apa jadi? Cepat. Apa jadi? Bila air dah masuk, paras air dalam piring Petri akan berkurangan. Itu pemerhatian yang kita nampak. Pertama pemerhatian kita akan nampak ialah aras air dalam piring Petri akan berkurangan. Ini pemerhatian. Akan berkurangan. Ini adalah kita panggil pemerhatian. Ini yang kita boleh nampak. Yang air masuk tak boleh nampak. Air masuk tak boleh nampak itu kita panggil inferen. Kenapa? Jawapan kepada kita punya pemerhatian. Okey, arah air dalam piring peti berkurangan. Kenapa? Kerana ada air masuk. Kenapa air masuk? Kerana air suling adalah hypotonik kepada sel. Keupayaan air dalam air suling adalah tinggi daripada keupayaan air dalam. Itu cara kita membuat sebab kepada pemerhatian kita. Okey, kita boleh tulis kat sini. Okey, kita tulis apa? Kerana air suling adalah hypotonik kepada sel. Kemudian keupayaan air dalam air suling lebih daripada sel. So air meresap masuk
ke dalam sel. Okey, itu dia. Okey, kemudian kat sini. Tetapi kat sini ia adalah larutan garam pekat. Bila garam pekat, keupayaan air adalah rendah. Maka kat sini air dia dah masuk banyak, lagilah keupayaan air tinggi kan? Tadi asalnya compare dengan luar dia rendah. Tapi bila dah compare dengan ni, dia pula lebih tinggi. Maka air pun meresap masuk ke sini. Maka pemerhatian kedua kita ialah aras air ataupun aras larutan garam meningkat. Itu pemerhatian kita. Itu pemerhatian inferen. Samalah caranya. Kenapa airnya meningkat? Kita cakaplah Kita cakap bahawa kita cakap bahawa ni kentang. Sel kentang adalah hypotonik berbanding dengan larutan garam pekat. Ataupun kita boleh juga cakap larutan garam pekat adalah hypertonik kepada ubi kentang. Boleh juga. Boleh juga. So, jawapannya adalah aras air dalam piring Petri menurun. Aras air dalam piring Petri meningkat, salah. Ni aras larutan garam dalam ubi kentang menurun. Sepatutnya apa? Meningkat kat sini. Okey. Kemudian kita tengok soalan ni. Antara berikut manakah berlaku apabila sel di dalam isotonik same flasid, same juga same So molekul air meresap ke dalam keluar adalah sama. Ni soalan ni. Soalan struktur. Rajah 2.1 dan rajah menunjukkan dua jenis pergerakan yang berbeza bagi bahan yang merentasi membran. Okey, kita tengok kat sini rajah 2.1. Tengok bahan tu, tengok bahan ni. Tengok step dia. Step dia macam mana, Okey. Ada berapa molekul yang kat luar ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2, ada 5. Kemudian dia pun dah masuk satu ni. Lalu apa ni namanya? Cuba cakap sikit ni apa ni? Respon sikit. Protein pembawa. Protein pembawa. Okay, good. Protein pembawa. Okay. Tengok kat dalam ada tak molekul ni? Bahan ni. Ada tak? Tak ada kan? Bermakna kat sini kepekatan bahan adalah tinggi, ni kepekatan bahan adalah rendah. Maknanya dia nak masuk ke dalam. Mengikut kecerunan kepekatan ke melawan kecerunan kepekatan? Tolong respon. Mengikut ke melawan? Fitri, mengikut ke melawan? Cepat. Mengikut ke melawan ni? Melawan. Melawan. Sayang, cuba tengok sini betul-betul. Mengikut. Tinggi ke rendah? Ikut. Tinggi ke rendah? Ikut. Ikut maknanya bahasa Inggerisnya cakap follow. Follow concentration gradients. Jadi kalau follow concentration gradient ada dua. Satu simple diffusion, iaitu resapan ringkas. Satu lagi adalah facilitated diffusion. Sebab dia follow tu. Okay. Sebab dia F ni. F tu for follow. F follow. Semua bezanya kat sini melalui lipid bilayer tu kan. Phospholipid. Yang ini carrier protein. Ni carrier protein, ini adalah lipid tu, phospholipid bilayer,
Dwi-lapisan fosfolipid. Dwi-lapisan. Lapisan fosfolipid. Okey, maka kita dah tahu dah ni. Raja 20% adalah facilitated diffusion. Sebab apa? Sebab satu dia lalu protein pembawa, carrier protein. Satu lagi dia follow concentration gradient. Bermakna facilitated diffusion. Okay, tengok next 2.2. Okay, tengok bahan kat luar ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Okay. Yang penting awak tengok kat sini ada tak ATP? Ada ATP. Bila ada ATP, automatiknya apa? Automatiknya adalah active transport. Active transport. Ataupun bahasa Melayunya pengangkutan aktif. Okey. Maka kalau pengangkutan aktif, dia perlukan ATP. ATP ni datang daripada mana? Daripada cellular respirations atau respirasi sel. Melalui apa? Cellular respiration. Dia against concentration gradient. Against maksudnya melawan. Against concentration gradient. Kemudian kesannya lagi satu, dia perlukan carrier protein, betul. Okay. Kemudian A ni maknanya dia menyebabkan accumulations. Accumulation atau dan eliminations. E for elimination. Pengumpulan dan juga penyingkiran. Menyebabkan accumulations dan juga eliminations. Pengumpulan dan juga penyingkiran. Okey, kita tengok soalan. Okay, kat sini. Dia melawan kecurunan kepekatan. Dia nak keluar ni. So, dia suruh labelkan J dengan K. Phospholipid bilayer. Sini J. Lepas tu ni K adalah tu. Okey. Nyatakan dua ciri lapisan fosfolipid. 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 Ni dia. Fosfolipid. Dua lapisan fosfolipid. Okey, apa ceritakan dia? A adalah kepala, mengandungi kepala hidrofilik. Ni hidrofilik, kepala hidrofilik boleh buat huruf A. A for air. A for air. Air maknanya hidrofilik. Hidrofilik. Dia tambah E jadi like. Nampak? Jadinya dia suka air. Itu maksudnya hidrofilik, air. Okey, mana bawah dia adalah hidrofobik. Fobia dengan air. Kepala hidrofobik menghadap, kalau kita tengok gambar ni, kepala hidrofobik menghadap keluar dan ke dalam sel. Tengok. Menghadap keluar sel dan ke dalam sel. Dan manakala ekohidrofobik menghadap antara satu sama lain. Iaitu dia dua ciri lapisan fosfolipid. Okey, tadi kita dah cakap facilitated diffusion tu adalah resapan berbantu. Dia cakap molekul glukosa diangkut ke dalam sel merentasi plasma melalui proses 2.1. Okey, 2.1 kita dah tahu dah, resapan berbantu. Apa yang kita tahu tadi resapan berbantu? Satu, follow. Ikut. Ikut kecurunan kepekatan. Ikut kecurunan kepekatan. So, follow. Okay, kedua adalah carrier protein. Atau protein pembawa. Okey. Kenapa dia lalu protein pembawa? Okey, kerana glukosa adalah molekul besar. Dia molekul besar. Dan juga glukosa ni tak larut lipid.
untuk merentasi dui lapisan fosfolipid. Syarat dia untuk lalu fosfolipid bilayer ni atau dui lapisan fosfolipid, pertama sama ada dia larut lipid. Larut lipid okey, boleh lalu. Walaupun besar boleh lalu. Sebab fatty acid pun molekulnya besar tapi dia oleh kerana dia larut lipid dia boleh lalu. Okey. Kedua, mestilah dia molekul besar. Okey, bila dia molekul besar dia kena lalu carrier protein. Oleh kerana dia tak boleh tu, dia kena melalui protein pembawa. Dia perlu melalui protein pembawa. Okey, kita tengok juga jika rajah 2.2 ialah ion kalsium dia cakap. Jika rajah 2.2, uraikan bagaimana ion kalsium tersebut diangkut. Mula-mula kita kena ciptakan dulu ciri dia. Kita dah tahu dah yang rajah 2.2 tadi adalah pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif. Pertama dia mesti adalah against ataupun melawan kecerunan kepekatan. Dia ada melalui carrier protein atau protein pembawa. Kemudian dia kena bergabung dengan ATP. Betul. Kemudian protein pembawa berubah bentuk. Protein pembawa berubah bentuk. Tapi apa yang menyebabkan protein pembawa berubah bentuk? Okey, kita tengok. Pertama, kita kena ciptakan ialah kita ciptakan dulu ciri ion kalsium dulu. Okey, apa ciri? Macam ni kita ciptakan ni kan? Okey, kita kita ceritakan dulu ciri ion kalsium. Okey, pertama ciri dia ialah ion kalsium adalah bercas. Bercas. Bila dia bercas, dia tidak boleh melalui fosfolipid bilayer. Kemudian dia larut lipid tak? Tak, dia larut air. Dia bukan larut lipid dan tidak larut lipid. Okey, bila dia tak larut lipid, dia kena menggunakan merentasi. Dia perlu merentasi dui lapisan fosfolipid tu, merentasi membran plasma melalui protein pembawa. Okey. Dua. Barulah kita cerita bahawa kepekatan ion kalsium di luar adalah lebih tinggi daripada di dalam sel. Di dalam sel. Di luar lebih rendah. Di luar sel lebih tinggi. So, ion diangkut secara pengangkutan aktif menentang kecerunan kepekatan melalui protein pembawa. Ia memerlukan ATP yang dihasilkan daripada respirasi sel. Pertama ialah ion kalsium terikat pada reseptor pada protein pembawa. Dan satu lagi pada masa yang sama juga ATP akan terikat pada protein pembawa. Ini yang kena tengok silibus yang baru. Dan ATP terikat pada protein pembawa. Okay, 2, 3, 4, 5. Okey. Dia terikat pada protein pembawa, dia akan terurai kepada apa? Kepada ADP dan fosforus, betul? Okey, ni 6, ni 7, ni 8. Kemudian 9, ikatan fosforus dan protein pembawa menyebabkan
Menyebabkan protein pembawa berubah bentuk. Ke-9, di 10, ion kalsium merentasi membrana dan bentuk protein pembawa kembali asal. Itu dia. Cara dia. Okey, kemudian kita tengok pula yang ini. Ni. Cuba kita tengok soalan yang ni. Dia cakap X memerlukan tenaga. Cuba cakap sikit kalau X memerlukan tenaga, mana ni proses apa ini? Cuba seorang sebut. Ni proses apa? Proses ATP. Proses ATP bukan. Dia memerlukan ATP. Tenaga ni memerlukan ATP. Proses ni apa? Apa jenis pengangkutannya? Kita ada resapan ringkas, resapan berbantu, pengangkutan aktif. Ini simple diffusion, facilitated diffusion dengan active transport sama. Okey, mana satu Kak? Active transport. Active transport sebab dia perlukan tenaga. Ke sini adalah active transport atau pengangkutan aktif. Kat sini tidak memerlukan tenaga. So, jawapannya? Cepat-cepat. Simple diffusion. Okey, dia ada dua jawapan, sama ada simple diffusion ataupun facilitated diffusion kan. Resapan berbantu ataupun resapan ringkas. Okey, tetapi dia tengok dulu. Dia resapan berbantu, kalau kita tengok resapan berbantu adalah facilitated diffusion. Dua-dua follow concentration gradient diffusion. Kalau ejaan salah minta maaf diffusion. Okey, ni follow. Ni pun follow juga. Simple diffusion pun follow. Tetapi simple diffusion L tu kan, dwilapisan fosfolipid. Ini carrier protein. Kemudian simple diffusion dia adalah a small molecule. Kita tengok simple diffusion. Okey. Simple diffusion kat sini. So S for small. L for dwilapisan tu Lepas tu L for lipid soluble lipid soluble ataupun larut lipid. Okey, kita tengok kat sini. Apa yang ada dalam alveolus? Mestilah gas kan? Gas apa yang masuk ni? Gas oksigen. Gas oksigen. So small molecule. So jawapannya adalah simple diffusion. So terangkan proses yang terlibat dalam pengangkutan X dan Y. So kalau awak tengok soalan biologi, bila dia cakap terangkan, dia bukan jawapannya satu tau. Dia biasa jawapannya mesti dua. Kalau namakan, ya. Namakan proses yang terlibat dalam proses pergerakan X dan Y, ya. Okay, sekarang ni kita cakap kenapakah ia pengangkutan aktif. Ni dapat satu dah makan Kenapa? Kerana ia bergerak melawan kecerunan kepekatan. Ini. Pergerakan X melawan kecerunan kepekatan. Kemudian kita cakap resapan ringkas pula. Kenapa? Kerana pergerakan X, Y mengikut kecerunan kepekatan. Sekurang-kurangnya satulah terangkan. Tengok markah lah. So jawapannya mesti pengangkutan aktif kerana pergerakan X melawan kecerunan kepekatan. Ataupun ni pergerakan Y mengikut resapan ringkas kerana pergerakan Y mengikut kecerunan kepekatan. Okey. Namakan satu contoh X dan Y. Okey. Ini ion kan? Ini akar. Akar sama ada yang masuk air ataupun
garam minerals. Garam minerals. Kalau air kita dah tahu dah H2O. H2O ni adalah macam simple diffusion. Cuma dia spesifik untuk air, namanya osmosis. Okey. Maka kita dah tengok tadi dia pengakutan aktif. Maka mestilah ion nitrat. Ion nitrat ini adalah oksigen. Bukan karbon dioksida. Kenapa jawapannya oksigen? Kerana gas ni masuk ke dalam kapilari darah. Okey. Huraikan pergerakan Y dalam rajah 2.2. Okey. Maka nak huraikan pergerakan Y, kita cakap tekanan separah Y ataupun oksigen dalam alveolus adalah lebih tinggi daripada kepekatan oksigen di dalam kapilari darah. Ini kita tulis kepekatan. Tapi nanti awak belajar respirasi, kita tak pakai kepekatan, kita pakai tekanan separah. Maka Y meresap merentasi membran plasma melalui apa? Fosfolipid bilayer melalui membran plasma ke dalam kapilari darah. Melalui apa dia? Dui lapisan fosfolipid. Dari kawasan kepekatan tinggi dalam alveolus ke kawasan kepekatan rendah dalam kapilari darah mengikut kecurunan kepekatan tanpa menggunakan tenaga. Tak payah tulis tanpa menggunakan tenaga sebab atas tu soalannya dah ada tanpa memerlukan tenaga. So kalau kita tulis pun kita dapat markah juga. Okey, tengok ni soalan berikut. Sebelum macam ini, selepas macam ini. Jadi apa ni? Ni sel apa ni? Sel yang telah mengalami apa? Plasmolisis. Plasmolisis atau sel terplasmolisis. Sel terplasmolisis. Dia tulis ni. Terplasmolisis. Okey. Kenapa dia mengalami terplasmolisis? Kerana airnya keluar. T ni terpisah. Membran plasmanya tertarik daripada dinding sel. Pull. Tertarik daripada dinding sel. Okey. Sel ini menjadi plastik salah. Ini adalah menjadi terplasmolisis. Jawab dulu, terangkan keadaan sel. Apa selnya tu? Sel terplasmolisis. Okey, kemudian terangkan. Bila terangkan mesti ada sebab. Sel dia terplasmolisis. Kenapa? Kenapa jadi macam ni? Kerana airnya keluar. Kerana airnya keluar. Okay, kita jawab pertama ialah kerana air keluar. Kenapa air keluar? Kita jawab kenapa air keluar? Kerana keupayaan air dalam sel lebih tinggi daripada keupayaan air dalam luar sel. Sebab tu dia keluar. Selalu air ni bergerak daripada kawasan keupayaan tinggi kepada kawasan keupayaan rendah. Maka kerana keupayaan air dalam sel lebih tinggi. Ini kita panggil apa ni? Kita panggil hypertonic. Okey. So, larutan adalah hypertonik kepada subsel. Tambah sikit lagi, sikit sini. Keupayaan air dalam sel lebih tinggi daripada larutan. So, molekul air meresap keluar daripada subsel ke dalam larutan secara osmosis. Plasmolisis berlaku, vakuol dan sitoplasma mengecut dan membran plasma bergerak menjauhi dinding sel ataupun tertarik daripada dinding sel. Kadang-kadang jawapan struktur ni dia pendek, dia 2 markah atau 3 markah tapi poin dia banyak. Poin dia banyak. Kita tengok ni. Seorang si rumah membuat jeruk mangga dengan merendam kepingan buah mangga dalam larutan gula pekat. Kita nampak bila pekat kita dah tahu dah
hypertonic water exit. Hypertonic water exit. Ataupun kalau gula pekat mana keupayaan airnya adalah rendah. Air meresap keluar. Nyatakan kebaikannya tahan lama lah. Makanan kurang rosak atau memerhentikan pertumbuhan mikroorganismanya. Tak baik, kenapa? Kurang kandungan nutrien. Perubahan warna makanan, mangga menjadi pucat. Ini dia punya keburukan dia. Kenapa kurang nutrien? Sebab vitaminnya mungkin akan hilang bila kita pakai ni. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, dalam larutan sukrosa lagi sekali 30%. Kita dah tahu 30% ni pekat. Jadi kita tulis hypertonic. Hypertonic extra, solution extra. Dia punya kepekatannya extra. So dia water exit. Okay. So bila water exit, selnya mengalami plasmolisis. Kita label dulu. X ni apa? X ni adalah membran plasma. Kenapa cikgu cakap ni membran plasma? Sebab dia dah tertarik dah ni. Ni sitoplasma dah mengecut ke membran plasma, tertarik daripada dinding sel. Tapi ada juga yang masih melekat. Tapi yang ni dah tertarik. Dia label kat sini, tertarik. Ini vacuole. Okey. Labelkan X dan Y. Menamakan larutan yang mengisi antara dinding sel dan X. Apa dia yang ni? Okey, cuba teka apa ni yang boleh masuk kat sini? Anak-anak, cuba teka. Tak ada respon? Cepat. Diba? Tak nak cuba? Nurul Adiba. Alia. Senyap aja. Yang lain? Aidil. Sitoplasma. Sitoplasma? Ni Aidil. Ni kat sini Aidil. Kat sini Aidil kat sini. Sitoplasma kat sini. Kat sini apa ni? Larutan sukrosa. Ini adalah larutan sukrosa. Larutan sukrosa ada kat sini juga Larutan sukrosa kat sini. Kat sini pun larutan sukrosa. Kenapa cikgu cakap? Sebab kat dalam ni membran plasma. Sukrosa memang tak boleh lepas ni kan. Membran plasma kat sini. Tak boleh. Tapi ini membran plasma sini. Ini dia boleh lepas dinding sel. Larutan sukrosa ni boleh lepas dinding sel. So dia memang tak boleh lepas membran plasma. Ni antara membran plasma dan dinding sel. Maka larutannya adalah larutan sukrosa 30%. Kenapa? Kenapa? Sebab dinding sel bersifat telak. Dia boleh lalu. Larutan sukrosa meresap melalui dinding sel. Dia boleh lalu. Okey, sel itu telah mengalami plasmolisis. Terangkan bagaimana ia berlaku. Macam mana nak cerita poin pertama dia? Okay, plasmolisis. Kenapa dia selnya ni, dinding selnya tertarik, sitoplasmanya mengecut, vacuumnya mengecut tu? Macam mana kita nak cerita? Mestilah kita mulakan dengan larutan sukrosa 30% adalah hypertonik kepada sel. Kemudian tambah sikit kat sini iaitu keupayaan air dalam larutan sukrosa 30% adalah kurang daripada sel. Jadi air meresap keluar daripada sel secara osmosis. So vacuum mengecut dalam plasma membran
atau membran plasma menjauhi dinding sel, sel menjadi terplasmolisis. Okey. Kita tengok ni. Dua pokok yang telah diberi baja. Dua buah ni kan diberi baja secara berlebihan. Kita tengok gambar dulu. Pokoknya segar. Pokoknya layu. Kenapa layu? Mestilah kurang air. Betul tak? Kurang air. Kenapa kurang air? Kerana air keluar. Kenapa air keluar? Kenapa air keluar? Kerana dia hypertonik. Hypertonik. Bagus. Kerana larutan tu jadi hypertonik. Okey, macam itulah kita kena buat soalan-soalan macam itu. Okay, kita tengok dia nak rajah 23, tumbuhan menjadi layu. Kerana kehadiran baja berlebihan meningkatkan kebekatan air tanah. Okey, air tanah menjadi hypertonik kepada sel akar rambut. Tambah lagi, keupayaan air dalam sel akar rambut lebih daripada air tanah. Jadi air bergerak dari sel akar rambut ke air tanah. Maka air meresap keluar daripada sel secara osmosis. Sel mengalami plasmolisis dan sel menjadi terplasmolisis. Awak boleh tulis juga macam atas tu vacuole dan sitoplasma mengecut. Membran plasma menjauhi dinding sel. Okey. Kemudian kita tengok ni cuka. Cuka pula. Bukan. Larutan garam juga. So, larutan garam istilah apa dia? Hypertonik juga. Hypertonik water exit. Water exit. Okey, terangkan. Sama juga. Larutan garam adalah hypertonik pada subsel sayur. Keupayaan air. Air adalah rendah daripada keupayaan sayur. Okey. Ini dia pakai garam. Okey, siap. Okey. Kemudian air meresap keluar daripada sel sayur secara osmosis. Sel mengalami dehidrasi. Maksudnya air keluar. Bakteria tidak boleh tumbuh tanpa air. Maka dia menjadi tahan lama lah bila bakteria tak tumbuh. Sebab bakteria ni menyebabkan pereputan, pembusukan. Okey, kita tengok soalan ni pula. A dan S dipisahkan oleh satu membran separa telap. Kita tengok kat sini. Banyak tak molekul sukrosa? Molekul sukrosa saiz besar tak boleh masuk kat sini. Okay, kita kira. Bila macam ini kita kira. Buat dia punya tu. Air dia. So 1, 2, 3, 5, 6. So air dia ada 6 kat sini. So air belah sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ke 20 dah lebih kurang kan. So 19 campur 6 jadinya 25 lah. 25 bagi 2 jadinya misalkan 25 jadi 2 kali 1, 2 kali 2 lebih kurang lah. Okey. Jadinya untuk seimbang dia mesti adalah sama 12 kiri kanan kanan. Dia tanya manakah hypotonik? Hypotonik maknanya keupayaan air adalah tinggi.
Ambil yang banyak soal. Berikan jawapannya. Macam mana jawapannya? Kerana bilangan molekul air dalam R adalah lebih. Lebih dan bilangan molekul bahan yang terlarut dalam R kurang. Maknanya sukrosanya kurang tapi molekul airnya banyak. Itu maksud dia. Okey. Selepas 20 minit, R dan S seimbang. Lengkapkan untuk menunjukkan perkara berikut. Pertama, molekul air dalam dua-dua kawasan mesti sama. Maknanya 12. Pastikan 12 dua-dua. Kemudian aras dalam kedua-dua kawasan. Okey, sekarang ni kita tengok dulu. Okey, air bergerak dari mana ke mana ni? Cuba jawab sikit. Dari R ke S. Okey, R ke S. Okey. Dari R ke S. Berapa banyak nak gerak? Nak dapat 12. Ada berapa banyak nak kena gerak? 6. 6 Okey, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ada tak molekul air bergerak ke sini? Ada kan? Okey, mesti ada untuk molekul air. At least kita tunjukkan bahawa ada molekul yang bergerak ke sini. Sebab dia bergerak dua. Semua kadar air yang ke sini adalah lebih daripada kadar air yang ke sini. So, bila air dah bergerak ke sini, apa jadi pada aras larutan ni? Air dah bergerak ke sini ni. Apa jadi pada aras air larutan ni? Respon sikit. Rendah. Okey, sini Kurang. jadi rendah. Sini, ini jadi apa ni? Air dah masuk ke sini. Apa jadi? Bertambah. So, okey. So, jawapannya. Kita dapati yang ni molekul tak lawa. Cikgu lukis tak lawa kat situ. Kita tengok kat sini. Kena ada garisan putus-putus. Menunjukkan dia separuh telap. Kemudian molekul sukrosa ni mesti sama sebab dia tak bergerak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini ada berapa? 3. 1, 2, 3. Tadi kita cakap apa? Mesti kiri kanan ada 12 kan? So kita kiralah molekul kita yang untuk air tu mesti ada 12. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ni pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arasnya naikkan sikit. Sini. Dia salah lah gambarnya sebab ni gambarnya tak betul. Kemudian anak panah. Ketika ini dia dah seimbang. Awak tak boleh lukis anak panah ke sana lebih banyak daripada sini. Tak, dia mesti 2 anak panah ke sana, 2 anak panah ke sini. Sebab dia dah telah mencapai keseimbangan. Sebab 12 dah 12 ingat kalau nak lukis. Okey, inilah gambar dia. Yang sebenarnya tu. Macam salah je kan molekul air dia kan. Molekul air dia tak betul. Tengok kita cikgu punya ni molekul air tu Okey. Okey, kita tengok pula berapa keping kobis direndam dalam larutan garam yang pekat. Okey, sekali lagi. Hypertonik. Okey. Larutan garam pekat, hypertonik pada subsel kobis. Okey, kalau sel haiwan, awak jangan tulis subsel subsel ni untuk tumbuhan je. So, keupayaan air. Kena tulis. Keupayaan air dalam sel lebih daripada larutan garam pekat. Air bergerak keluar daripada sel kobis secara osmosis. Maka sel mengalami dehidrasi. Gunakan perkataan sel mengalami dehidrasi. Maknanya hilang air. Okey, tiada air menyebabkan bakteria mati. Okey. Sel selepas proses pengawitan.
Namakan keadaan sel, nyatakan keadaan sel. So keadaan sel adalah terplasmolisis. Sel vakuum mengecut, sitoplasma mengecut, membran menjauhi dinding sel atau tertarik. Seorang pemain badminton dinasihatkan minum minuman isotonik semasa pertandingan. Isosim. Isotonik maknanya same, placid. Minuman yang mana tekanan osmotiknya adalah sama dengan kececair badan. Ataupun kita tulis keupayaan air dalam larutan isotonik tu sama dengan keupayaan air dalam cecair badan. So kadar air masuk dan kadar air keluar secara osmosis adalah sama. Tiada pergerakan bersih melalui air untuk mengekalkan persekitaran dalam sel pada tahap yang normal. Okey, tu dia. Kita tengok pula soalan 2006. Esei ni, esei ke tak? Ini adalah soalan struktur. Tak. Ni soalan esei. Kalau soalan nombor 7 maknanya soalan esei. Secara sebenarnya balance memamerkan sifat benda lain seolah-olah ia satu lapisan minyak di atas sebikar air. Maka apakan masukkan dengan membran plasma? Dia cerita je ia terdiri pada dua lapisan fosfolipid. Terdiri daripada ekor hidrofobik dan kepala hidrofilik. Membolehkan molekul fosfolipid disusun rapat untuk membentuk lapisan. Membran plasma bergerak bebas dan sangat dinamik dan pelbagai molekul protein diselitkan antara dua lapisan lipid. Kolesterol menstabilkan struktur membran. Kita dah belajar kan kolesterol. Untuk stabil, strong. Strong, menguatkan, stabilkan. Stabilkan membran plasma. Satu eksperimen dijalankan untuk menggunakan bahan R di luar. Tujuannya untuk kaji kesan kepekatan berbeza bagi bahagian R di atas kadar pergerakan merentasi membran lah. Keputusan eksperimen, tujuan menunjukkan keputusan eksperimen. Ini ada dalam buku teks awak. Ini ada dalam buku teks awak dan ini merupakan soalan SPM. Okey. Berdasarkan rajah 7.1 nyatakan satu contoh bahan R dan terangkan bagaimana bahan R merentasi membran plasma. Jadinya kat sini kalau kita tengok semakin bertambah kepekatan substrat, semakin bertambahlah kadar pergerakan bahan R. Okey, itu yang kita dapat. Okey, yang satu lagi pula. Semakin bertambah kepekatan substrat, semakin bertambah kadar pergerakan bahan sehingga dia menjadi malar. Dia menjadi malar kat sini. Dia bandingkan dan terangkan pergerakan bahan R. Okey, pertama ia bandingkan. Banding mesti ada beza dan sama. Kalau beza, beza je. Bila banding mesti ada sama, ada beza. Okey, kita tengok yang persamaannya. Kedua-dua bahan bergerak mengikut kecerunan kepekatan. Kerana graf menunjukkan kecerunan positif. Jadi dia adalah bergerak mengikut kecerunan kepekatan. Sebab kalau kita nak buat persamaan, mesti gunakan perkataan kedua-dua. Okey, graf 7.2 mendata selepas kepekatan 10 saat. Kerana bahan S memerlukan protein pembawa untuk merentasi membran plasma, manakala 7.2 terus dan satu garis lurus kerana bahan A tidak memerlukan protein pembawa untuk merentasi membran plasma. Kerana dia mendata kerana bilangan protein pembawa ini adalah terhad. Kalau kita tengok protein kan sikit berbanding dengan fosfolipid tu. So kita ada protein pembawa kat sini. Jadinya yang penghad kadar dia adalah bilangan
protein pembawa kat situ Kemudian CSR adalah kecil, boleh merentasi membran plasma, manakala CSR memerlukan pertolongan protein pembawa untuk merentasi membran plasma. Dia lalu je. Lalu fosfolipid tu saja. Okey, kenapa dia jadi mendata tu? Dia nak terangkan tu. Okey. Okey, kita tengok ini adalah paramecium. Paramecium pun sama juga, dia duduk dekat air tawar ataupun fresh water. Okey, bila air tawar adalah hypotonic, water in. Bila water in, vacuum dia akan bertambah saiznya dan akhirnya mengecut bila sampai maksimum. So X adalah vacuum mengecut. Untuk vacuum mengecut untuk paramecium dia ada dua. Satu kat bahagian depan, satu kat bahagian belakang. Nampak tak ni? Vacuum mengecutnya telah menghampiri apa tu? Menghampiri membran plasma sebab dia nak keluarkan air yang berlebihan. Ni dia dah, ni saiz dia besar ni. Tengok saiz ni kecil kan? Ni saiz kecil. Dia mengecut bergile-gile sebab dia ada dua. Vacuum mengecut berfungsi mengawal air ataupun pengosmo kawal aturan. Okey, air adalah hypotonik pada subsel, anak subsel. Sel paramecium saja. Air meresap masuk ke dalam sitoplasma dan vacuum mengecut. Dia masuk dalam sitoplasma. Air masuk dalam sitoplasma. Kemudian masuk dalam vacuum mengecut. Okey, secara osmosis, sel vacuum mengecut bertambah sehingga saiz maksimum. Kemudian vacuum mengecut dan menyingkirkan air yang berlebihan. Ini terangkan perbezaan dan persamaan resapan berbantu dan pengangkutan aktif. Okey. Pengangkutan aktif, kedua-dua resapan dan pengangkutan memerlukan protein pembawa yang bergabung dengan bahan atau molekul. Okey, kedua-dua mengangkut molekul yang spesifik saja. Kerana protein pembawa mempunyai tapak yang spesifik kepada molekul tertentu saja. Kemudian kedua-dua hanya berlaku dalam sel hidup saja kerana protein pembawa boleh berubah bentuk. Boleh berubah bentuk sebab apa? Sebab dia perlukan ATP tadi. Tak semestinya tapi dia perlu sel yang hidup lah. Kalau dah selnya dah mati, dia tak boleh, protein pembawa dia tak boleh berubah bentuk. Okey. Itu ni perbezaan sebab soalannya perbandingan, mesti ada persamaan dan juga perbezaan. Okey, resapan membantu mengikut tadi kan, follow concentration gradient atau ni facilitated diffusion. Diffusion maksudnya ada follow. Sini active transport ataupun pengangkutan aktif. Jadi dia against, melawan. Bergerak dari kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Bergerak dari kawasan yang rendah ke kawasan yang tinggi. Molekul bergerak dalam kedua-dua arah. Maknanya boleh masuk, boleh keluar. Ini bergerak satu arah je. Sama ada kemasuk je atau keluar je. Okey. Molekul boleh bergerak melalui protein liang ataupun protein pembawa. Manakala kat sini molekul hanya bergerak melalui protein pembawa saja. Proses pengangkutan molekul tidak memerlukan tenaga. Manakala pengangkutan aktif memerlukan tenaga daripada hasil respirasi sel. Okey, kemudian resapan berbantu terus berlaku sehingga keseimbangan tercapai. Manakala pengangkutan aktif menyebabkan pengumpulan dan penyingkiran, iaitu cikgu cakap tadi accumulations dan juga eliminations. Okey, resapan membantu tidak dipengaruhi oleh perencat. Okey, pengangkutan aktif boleh direncat oleh perencat. Resapan membantu tidak bergantung kepada respirasi sel, manakala pengangkutan aktif bergantung kepada respirasi sel. Kerana dia tu yang bawah. Habis. Kita tengok pula yang ini. Pengawitan air dan sayur. Ikan dan sayur. Ikan pakai garam, sayur pakai cuka. Konsepnya sama. Bila garam, hypertonik. Okey, ini dia.
Sama je jawapannya. Okay, tapi yang berbeza kalau letak dalam cuka. Apa yang menyebabkan dia tak repot? Kerana cuka adalah berasid. Cuka meresap ke dalam sayuran. Tisu saluran menjadi berasid. Bila keadaan berasid menghalang pertumbuhan bakteria dan seterusnya menghalang proses perebutan. Yang ini keadaan berasid. Tapi untuk garam pula dia adalah di mana air tak ada sebab air dah keluar. Okay. Okey, ini adalah fosfolipid P, protein liang, kemudian R adalah protein pembawa. Nyatakan fungsi P dan Q. P adalah untuk membina dui lapisan fosfolipid, untuk membenarkan peresapan air, molekul bersaiz kecil, molekul tak berkutub. Okey. Yang membenarkan resapan ringkas. Q pula adalah membina membran plasma juga, membenarkan peresapan ion ataupun ion natrium. Okey, sebab ni adalah protein liang sebagai bentuk ion. Molekul air boleh meresap merentasi P. Kenapa dia boleh meresap melalui P? Kerana saiznya adalah kecil. Selain kecil, dia adalah molekul berkutub. Molekul berkutub atau polar. Nyatakan dua perbezaan pengangkutan yang berlaku pada Q dan R. Q adalah protein liang manakala R adalah protein pembawa. Q terlibat dalam pengangkutan aktif manakala R terlibat dalam pengangkutan aktif. Macam mana ni dua-dua perbezaan ni? Okey, pergerakan molekul Q adalah mengikut kecurunan kepekatan Q ni. Q adalah resapan berbantu. Maka ini adalah terlibat dalam terdapat dalam resapan berbantu. Manakala A terlibat dalam pengangkutan aktif, Q mengikut kecurunan kepekatan. Manakala R melawan kecurunan kepekatan sebab dia aktif dengan pasif. Q tidak memerlukan tenaga manakala R memerlukan tenaga. Molekul R tidak terikat pada tapak aktif pada Q manakala molekul perlu terikat pada tapak aktif R. Okey ni, tu dia. Q tidak berubah bentuk sebab dia liang je. Dia tak berubah bentuk. Manakala R berubah bentuk bagi memudahkan molekul melaluinya. Ini tengok penyediaan kepingan kentang yang rangup. Potong kentang kepada kepingan nipis. Okey, saya nak terangkan kenapa kena potong nipis. Tolong terangkan seorang. Aidil? Bagi memudahkan air beresap. Okey, bila kita nipis, ingat kalau nipis kecil, dia ada kaitan dengan jumlah luas permukaan perisi padu yang tinggi. Menambahkan jumlah luas permukaan. Itu tujuannya. Okey, kemudian kita rendam dalam larutan garam pekat. Garam pekat apa? Rina Tashrina? Ada tak ni? Fitri? Okey, cepat. Faraiz. Tak ada. Tak ada seorang nak cuba. Hypertonic. Hypertonic, good. Hypertonic. So kalau hypertonic maksudnya apa? Air ke luar, water exit. Okey, kemudian dia bilas, kemudian dia keringkan, goreng dengan minyak yang panas. Okey. Pada pendapat anda, terangkan langkah yang manakah untuk menghasilkan kepingan yang rangup. Okey, pertama ialah kepingan kentang dipotong nipis untuk meningkatkan jumlah luas permukaan dan meningkatkan kadar air meresap keluar daripada sel.
So bila dia dah tu air mudah nak keluar. Ingat kan tadi kita vacuum mengecut tu kan? Amoeba ni yang ramalkan tu kalau saiznya lebih kecil. Maka kadar air meresap keluar adalah lebih besar. Kentang direndam dalam larutan pekat kerana larutan pekat adalah hypertonik kepada sel kentang. Ini menyebabkan air meresap keluar daripada sel secara osmosis. Bilas dan keringkan untuk menyingkirkan air daripada kentang. Keringkan sebab nak menyingkirkan air daripada kentang secara sejatan dan mengelakkan kentang melekat antara satu sama lain. Okey, kemudian goreng kentang dengan minyak panas. Kenapa? Untuk menyediakan suhu yang tinggi. Ada kaitan ni suhu tinggi. Sebab suhu tinggi menyejatkan air dalam kepingan kentang menyebabkan ia menjadi uap air. Jadi uap air dan menyingkirkan air daripada kepingan kentang. Sebab tu kentangnya kering. Okey. Ini tak nak mukit pula. Okey, kenapa pakai sabut? Sabut digunakan untuk menyerap air dan mengekalkan air sebagai simpanan air bagi memudahkan mendapat bekalan air. Sabut kelapa beranan sebagai media penanaman. Sabut menyediakan ruang untuk akar orkid mencengkam dan membolehkan pokok akar orkid memenuhi sokongan ni. Sebab lain lah Okey, ini pula. Nampak kan soalannya macam sama je kan? Okey. Ini pokoknya layu. Dia punya sel terplasmolisis. Okey. Pokok ni kita mungkin boleh kita cakap segar. Kita cakap dia sel dia segah. Boleh segar. Okey, apa yang berlaku pada tumbuhan dalam keadaan M? Tumbuhannya layu. Kenapa? Kerana tanahnya telah ditambah baja yang berlebihan ataupun tanahnya kurang air ataupun terdapat cahaya matahari yang terik. Mana-manalah. Sebab dia tak cakap apa-apa, maka kita boleh cakap tanahnya ditambah baja yang berlebihan ataupun tanahnya kurang air, tak siram ataupun terdedah pada cahaya matahari yang terik. So, kadar air hilang melalui transpirasi adalah lebih tinggi. Ini kalau kita jawab dia terdedah pada cahaya matahari yang terik, maka kadar air yang hilang melalui transpirasi adalah lebih tinggi. Tetapi kalau kita cakap dia ditambah dengan baja yang berlebihan ataupun kurang air, maka jawapan kita kena air tanah menjadi hypertonik kepada subsel akar tumbuhan tersebut. Maka kandungan air dalam tanah kurang daripada kandungan air dalam subsel tumbuhan ni kita tulis keupayaan gunakan istilah yang biasa je. Okey, keupayaan air dalam tanah kurang daripada keupayaan air dalam subsel tumbuhan ataupun akar rambut tumbuhan boleh. Okey, air meresap keluar dari sel tumbuhan secara osmosis mengikut kepekatan air. Ini menyebabkan sitoplasma ataupun vakuum mengecut atau mengecil. Membran plasma tertarik atau menjauhi dinding. Sel-sel menjadi terplasmolisis. Plasmolisis berlaku. Okey. Perangkan membolehkan tumbuhan kembali seperti dalam keadaan N. Siramlah pokok dengan air. Menyebabkan air tanah menjadi hypotonik kepada sel akar. Kepekatan air di dalam sel tanah adalah lebih tinggi daripada sel rambut akar. Air meresap masuk kepada sel secara osmosis mengikut kecenderungan kepekatan air. Ini menyebabkan sitoplasma dan vakuum mengembang. Tekanan osmosis dalam akar berkurangan atau tekanan segah meningkat menolak membran plasma ke arah dinding sel. Ini menyebabkan diplasmolisis berlaku. Sel menjadi segah. Tumbuhan berdiri atau tegak, tidak layu. Okey. Seorang murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat peratusan sel darah merah yang mengalami hemolisis apabila direndam dalam larutan natrium klorida yang berlainan kepekatan. Ini hemolisis. Partner kat sini semua sel darah merahnya pecah. Kat sini tiada pun sel darah merahnya pecah. Maka kita boleh cakap yang tiada ini isotonik, betul?
Macam kita punya tu. Isotonik. Macam kentang kita. Ini pecah bermakna dia mestilah air masuk. Dia hypotonik. Maka kat sini semua hypotonik. Semua less. Okey, terangkan. Maka pada titik R, 0 darjah 0% larutan natrium klorida atau air suling. Kesemua sel mengalami hemolisis. Kenapa? Peratus adalah hypotonik kepada sel darah merah. Air meresap masuk ke dalam sel darah merah secara osmosis. Sel darah merah mengembang dan pecah kerana membran plasma tak mampu menahan tekanan. Segah kerana juga membran plasma adalah nipis. Sel darah merah tidak ada dinding sel. Pada titik S pula, pada 0.85 natrium klorida, tiada sel darah merah meletus. Ini kita dapat apa ni? Dua ini adalah daripada graf. Senang. Esei soal markah dia 10 kan? Tapi 4 kita dah dapat dah daripada graf. Okey, 0.85 adalah isotonik kepada sel darah merah. Keupayaan air ni, perkataan dia sama dan juga kita tulis keupayaan air dalam 0.8% larutan natrium klorida adalah sama dengan sel darah merah. Air masuk ke dalam sel merah dengan kadar air keluar sel merah normal. Okey. Alhamdulillah. Habis kita selesaikan semua soalan dalam bab ni. Okey, cikgu harap dah faham. Ada masalah tak? Tak ada cikgu. Okey, semua soalan tu kita tak adalah silibus yang baru macam kita tengok ada liposom, ingat tak kita punya tu. So awak kena masukkanlah sedikit siapa yang buat tu, masukkan soalan-soalan yang berkaitan menggunakan buku teks kita lah. Sebab buku teks kita ada soalan yang berkaitan tentang liposom. Macam mana liposom tu digunakan untuk membawa ubat supaya ubat tu sampai kepada sel. Okey, ada soalan? Ada soalan setakat ni? Cikgu mulakan dengan Aidil. Alia? Tak ada cikgu. Tak ada. Nurul Adiba? Tak ada cikgu. Alhamdulillah. Nusaiha? Fitria? Amanina? Tak ada cikgu. Hafizah? Tak ada cikgu. Alhamdulillah. Siti Aisyah? Tak ada cikgu. Alhamdulillah. Niza? Tak ada cikgu. Alhamdulillah. Fitri Ismail? Tak ada cikgu. Nur, terima kasih. Alhamdulillah. Nur Munira? Tak ada cikgu. Alhamdulillah. Danish? Tak ada cikgu. Alhamdulillah. Anis? Tak ada cikgu. Alhamdulillah. Rina Tashina? Tak ada cikgu. Alhamdulillah. Nusaza? Tak ada cikgu. Alhamdulillah. Muhammad Farais? Tak ada cikgu. Alhamdulillah. Kita cikgu tadi terangkan detail semua kena tambah aja. Nanti kalau awak buat video 2 tu, awak pastikan awak merangkumi semua elemen. Dia ada berapa tu point 3 point berapa, 3.2, masukkan semua Okey, kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menghadiri kelas kita pada hari ini. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah, terima kasih. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Sama. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih sama-sama.